ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, hari ini insyaAllah kita akan baca ayat yang seterusnya, ayat yang keempat ya, dalam surah Al-Kafirun ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Itu ya, yang bermaksud dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Baik. Itu yang diterjemahkan dalam Mushaf Mufiq, dan kita lihat kepada terjemahan perkata ya. Wala, dan tidak, ana, aku atau saya, abidun, seseorang yang menyembah, ma, apa yang, abadtum, kamu sembah atau kamu telah sembah. Baik. Kita lihat dengan lebih terperinci ya, ayat ini. Ayat ini kalau nak lihat kepada maknanya, dia lebih kurang dengan makna ayat yang sebelum itu, iaitu ayat nombor 2 ya, ayat nombor 2, iaitu la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan yang ini katanya dalam ayat ini, dan aku dan tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. Sama lah maksud dia, lebih kurang. Jadi bagaimana ni? Begitu juga dengan ayat yang selepas ni. Yang itu ayat nombor 5 kita akan cerita esok. Namun kita dapati ia sama dengan ayat nombor 3. Jadi sini ada apa yang disebutkan dalam bahasa Arab, dia kata at-takrar, iaitu ulangan ya. Jadi bagaimana dengan ulangan ni? Sesuatu yang diulang dalam Al-Quran macam ini, dalam begini rupa yang diulang, apakah kata ulama tentang ini? Ulama ada satu kaedah untuk perkara seperti ini ya. Kata mereka iaitu al-kalam at-ta'sisu awla min at-ta'kid. At-ta'sisu awla min at-ta'kid. Kaedah itu, iaitu maknanya taksis itu lebih utama daripada takkid. Apa beza taksis takkid ni? Taksis ni seperti kata Al-Jurjani, seorang ahli tata bahasa Arab nahwi dia kata at-ta'sisu ibaratun an ifadati ma'nan akhar lam yakun aslan qablahu. Kata Al-Jurjani, ini maksud dia at-ta'sis, yang kita sebut tadi, ta'sis aula min at-ta'kid. At-ta'sis tu ialah maksud dia ialah menyatakan sesuatu yang mempunyai makna lain berbanding dengan apa yang sebelumnya, yang ada pada asalnya sebelumnya, iaitu kita ada dua perkataan yang diulang ataupun ayat yang diulang. Ayat yang selepas walaupun nampak sama, tapi sebenarnya dia ada makna lain. Dia ada makna lain banding dengan yang ayat yang pertama tadi. Makna lain. Jadi dia kata, Al-Jurjani sebut fatta'sisu khairu min at-ta'kid. At-ta'sis, maka keadaan yang macam ini, yang mana ayat kalau ada dia berulang atau perkataan diulang, yang pertama, yang kedua tu dia lain maknanya dengan yang pertama, itu lebih baik. Kita kalau mengambil maknanya sebagai berbeza antara yang pertama dengan yang kedua, maka itu lebih baik daripada hanya menyatakan bahawa yang pertama sama maksud dengan yang kedua.
Itu sama maksud dengan kedua. Maknanya dia menguatkan sahajalah dengan kata ulang, dengan pengulangan itu. Jadi katanya li'anna haml al-kalami 'ala al-ifadati khairun min hamlihi 'ala al-i'adah. Kerana menganggapkan satu kata-kata itu dia menunjukkan makna yang lebih, mana lebih itu lebih baik daripada menganggapnya hanya sebagai satu ulangan. Itu kata dia dalam sebagai seorang alim dalam ini. Lebih-lebih lagi kita kata dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran macam ini. Jadi Al-Quran bila kita nampak maksudnya dengan kaedah yang kita kata tadi, at-ta'sisu aula min at-ta'kid. Kalau kita lihat pada ayat ni tadi, ayat yang kita baca tadi, wal ana 'abidum ma'badtum, maknanya dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, sama dengan maksud yang sebelum ni. Kalau kita baca dari segi ayat lah, tapi ulama tafsir dia ada beza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan dua ayat, yang satu pertama dan yang kedua yang hampir sama tu tadi. Jadi dekat sini di kalangan ulama ada yang mengatakan dia hanya ulangan ataupun dia takkid, takkid seperti yang disebutkan tadi. Maknanya aku tidak sembah apa yang kau sembah. Lagi sekali Allah kata aku tak sembah dan aku tak sembah apa yang kau sembah. Maknanya nak menyatakan memang aku tak buat benda ni lah. Itu maknanya sama. Itu satu pendapat ulama. Namun ada ulama lain mengatakan tak, kita guna kaedah ni. Kita guna kaedah yang kita baru sebut tadi. Jadi bila guna kaedah yang baru sebut tadi, maka timbul lagi 3 pendapat nak faham ayat yang berulang tadi tu, maksud yang berulang tadi tu. Okey. Jadi yang pertama tadi kita dah kata sebagai hanya ulangan yang menguatkan kata-kata. Baik, itu yang pertama. Yang kedua iaitu maksudnya adalah yang pertama, maknanya yang dinyatakan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pula tak sembah apa yang aku sembah. Yang ini, yang pertama ialah yang keadaan masa tu, fil hal, seperti dalam tafsir Jalalain dan lain-lain, ulama menyatakan ia adalah sekarang, masa tu, keadaan itulah, masa disebutkan ayat itu, aku tak sembah apa yang kau sembah dan kau tak sembah apa yang aku sembah. Maknanya masa itu aku tak sembah apa yang kamu sembah dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Itu ketika tu. Kemudiannya di hadapan masa depan macam mana pula? Masa depan macam mana pula? Ini datang ayat yang ulangan tadi. Wala ana abidum ma'abadtum, maksudnya dan aku di masa depan nanti pun tak akan sembah apa yang kau sembah atau apa yang kamu sembah. Itu maknanya di masa hadapan. Jadi di sini ada makna lain lah. Maknanya yang mula-mula dikatakan la a'budu ma ta'budun, masa dia cakap tu, tidak, aku tak sembah apa yang kau sembah. Dan masa akan datang pun, dan ayat yang ini pula, aku memang tak akan sembah apa yang kau sembah. Begitu. Jadi itu terjemahan dia kat sini. Terjemahan dia, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang ini ada anda dah sebut dari itu. Untuk ayat yang kedua pun, terjemahan dalam Mushaf Mufiq ini katanya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ini sepatutnya terjemahan pada ayat 4. Dan terjemahan ayat 4 di sini, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, ini patutnya terjemahan ayat yang 2. Itu yang lebih tepat mengikut pendapat yang anda sebut sekarang ini. Dan ramai pendapat yang berpendapat seperti ini. Ada juga kata-kata pendapat ulama yang mengatakan bahawa
ada berbeza, lain, maknanya beza dengan yang tadi mengatakan ayat pertama sekarang, ayat kedua maknanya di masa hadapan. Pendapat yang ketiga ini iaitu la a'budu ma ta'budun, iaitu aku tak menyembah berhala yang kamu sembah, dan kamu pula tak menyembah apa yang Allah yang aku sembah. Okey, itu maknanya yang ibadat itu pada siapa, siapa yang disembah tu, itu yang maksud pertama. Siapa yang disembah tu, itu maksud pertama. Ayat yang kedua yang datang, mana dikatakan wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tak sembah apa yang kamu sembah. Di sini ialah tentang apa? Perbuatan itu. Maknanya ibadatku ni, perbuatan aku ni bukan seperti perbuatanmu. Maknanya ibadat aku tadi nak cerita mula-mula yang pertama ialah aku tak sembah siapa yang disembah tu, yang kamu sembah tu berhala. Kamu pula tak sembah Allah, itu sembahanku. Itu yang pertama. Dan ibadat aku pula sekarang ni kali kedua, ibadat aku ni tak sama dengan ibadat kamu, dan ibadat kamu tak sama dengan ibadat aku. Gitu. Jadi sebab apa? Sebab ibadatmu adalah syirik, ibadatku adalah ikhlas. Itu makna yang pendapat yang ketiga. Okay, yang pendapat yang keempat iaitu pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang dipilih olehnya, iaitu la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Iaitu ayat yang 2 dengan 4 yang ketiga. Ayat yang 2 dan ketiga itu bermaksud perbuatan menyembah itu. Perbuatan menyembah itu aku tak sama dengan perbuatan menyembah kamu. Aku tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Itu perbuatan. Ayat yang diulang yang kedua tu menjadi apa? Menjadi maksudnya apa? Tak terima. Iaitu wala ana abidu ma'abadtum, jadi aku takkan terima apa yang ibadat kamu tu. Aku takkan terima ibadat seperti kamu tu. Itu yang maksud ayat ataupun pendapat yang keempat. Jadi kita ada berapa tadi? 4 pendapat. Yang pertama pendapatnya hanya ulangan. Ayat itu, ayat 2 dan ayat 4 adalah ulangan sahaja, hanya ulangan untuk menguatkan maksud. Yang kedua iaitu ayat pertama, ayat kedua tadi la a'budu ma ta'budun, itu hanya itu menyatakan masa tu aku tak ibadat, aku tak sembah apa yang kau sembah. Kemudian yang ayat yang keempat yang hari ini kita kata di masa depan pun aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Itu dia. Okey, itu yang beza dah yang dengan yang pertama. Yang ketiga, pendapat yang ketiga iaitu aku tak sembah apa yang kamu sembah. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Maknanya sembahan tu siapa? Iaitu aku tak sembah sembahan kau, iaitu berhala, dan kau pula tak sembah sembahanku, iaitu Allah SWT. Jadi pendapat yang ketiga ni, makna ayat ni ialah sembahan, siapa yang menjadi objek sembahan tadi tak sama. Tak sama. Itu yang ayat yang aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi bila diulang itu, maknanya ulangan itu apa? Bukan tentang objek sembahan tu, tentang ibadat tu, cara ibadat tu, iaitu ibadatku tak sama dengan ibadat kamu. Jadi ana abidum ma'abadtum, ibadatku tak sama dengan ibadatmu. Dan ayat yang seterusnya akan jadi ibadatmu tidak sama dengan ibadatku. Lagi satu yang pendapat ialah pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mana dia kata aku tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Ini perbuatan menyembah itu perbuatan menyembah itu yang belum ulangan. Bila diulang pula wala ana abidum ma'abadtum, di sini maksud dia ialah aku takkan terima sembahan kau, ibadat kau.
cara engkau lah, cara kamu. Aku takkan terima ibadat kamu, dan kamu dan juga ayat yang seterusnya nanti menjadi, dan kamu tidak akan terima ibadatku, ibadatku. Jadi itu jadi 4 pendapat. Yang pertama, dia hanya taukid, takkid, dipanggil takkid. Kita kalau guna tadi kaedah tadi, yang pertama, pendapat pertama ada takkid sahaja, iaitu ulangan yang menunjukkan makna yang sama. Tapi 3 pendapat yang lain yang menyatakan ada kita sebut tadi tu, semuanya menunjukkan makna yang berbeza antara ayat yang terulang itu adalah berbeza maknanya dengan ayat yang pertama. Ini 2 ulangan, nampak ulangan tapi sebenarnya maksudnya berbeza. Itu 3 pendapat lahir daripada situ. Nampak tu, Al-Quran ini satu kitab yang sangat luas, maknanya kita tak boleh nak kata ini satu je, ini satu cara je, apa ke tak. Kalau ulama kaji dan apa, dia akan dapat lihat lagi macam-macam lah, boleh lihat macam-macam, dan bergantung kepada ilmu juga. Yang ada ilmu lebih tu, dia akan nampak lagi banyak berbanding dengan yang kurang. Jadi itulah kelebihan Al-Quran itu. Jadi alhamdulillah kita dapat kali ini lihat kepada satu kaedah yang digunakan oleh ulama tafsir, iaitu at-ta'sisu aula min at-ta'kid. At-ta'sisu aula min at-ta'kid, iaitu mengambil sesuatu kata-kata itu sebagai sesuatu memberi faedah yang lebih, bagi apa-apa ulangan memberi faedah lebih, itu lebih utama daripada menyatakan bahawa ianya hanya sekadar ulangan yang menguatkan makna. Baik, rasanya sampai situ saja insya-Allah. Harapnya tidak terlalu berat, tapi itulah kita nak kata, dalam Al-Quran ni ada, nak memahaminya ada kaedah-kaedahnya. Jadi bukannya semudah hanya membaca terjemahan saja kita boleh dapat memahami Al-Quran ni. Ia perlu kepada orang yang mahir ataupun orang yang ada ilmu untuk menerangkan maksud Al-Quran itu daripada apa yang diterangkan oleh para ulama kita. Jadi sampai situ je insya-Allah. Semoga ianya bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.